Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah kerana masih lagi memberi kita nikmat untuk hidup sehinggalah pada malam ini dan seterusnya mengizinkan kita untuk masuk ke dalam program pada malam ini. Secara ringkasnya, program pada malam ini untuk kita saling kenal mengenali dan menambah ilmu lagi berkenaan dengan serba sedikit tentang pengorbanan dan lebih kepada pengorbanan kita dalam pendidikan. Baiklah, untuk memulakan, pertama sekali kita kena ingat bahawa baru je beberapa hari yang lepas kita telah telah berlakunya peristiwa Hari Raya Aidiladha. Jadi apa secara ringkas yang kita boleh belajar daripada Hari Raya Aidiladha tu adalah pengorbanan seorang ayah yang menerima wahyu daripada Allah untuk menyembelih anaknya. Setelah lama baginda berdoa, setelah baginda tunggu beberapa tahun, barulah baginda dikurniakan anak, dan anak tersebut Allah suruh kena sembelihkan. Jadi itu bermaksud yang pengorbanan yang sanggup untuk Nabi Ibrahim buat, sanggup baginda mentaati perintah Allah walaupun benda tu baru je baginda dapat. Kita bagi contoh yang paling dekat dengan kita. Contoh, kita baru dapat sesuatu barang, kita baru dapat sesuatu benda, tiba-tiba kita diarahkan untuk hancurkan benda tu. Apakah perasaan kita waktu tu? Waktu tu kita mungkin akan mempersoalkan, kita mungkin akan memberontak, kenapa tiba-tiba nak kena hancurkan. Sama juga macam Nabi Ibrahim tu, baginda tak ada tanya apa-apa, tak ada soal apa-apa, baginda akur dengan perintah Allah. Nabi Ismail pun waktu tu, Nabi Ismail kata, kalau itu yang perintah Allah, maka lakukan sahajalah wahai ayahku. Mana kedua-dua Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni sangat-sangatlah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita, sebagai kita ni pelajar, kita dapat ambil iktibar daripada, sebagai kita pelajar ni, apa yang kita boleh dapat iktibar daripada peristiwa Aidiladha tu adalah pengorbanan kita sebagai seorang murid. Pengorbanan kita sebagai seorang murid untuk belajar, sebagai seorang murid untuk belajar mentaati ibu bapa, mentaati guru dan sebagainya. Jadi apa yang anak nak sampaikan kat sini adalah pengorbanan sebagai seorang murid daripada sikit sehinggalah paling banyak. Iaitu, pertama, pengorbanan kita akan mengorbankan masa. Sebagai seorang murid ni, kita akan mengorbankan masa. Contoh, kebiasaannya waktu BDPR ni, pengorbanan masa kita akan tibanya pengorbanan tu waktu pagi. Jadi waktu pagi tu dia akan sebenarnya kalau PDPR, waktu pagi tu mesti adalah waktu yang paling susah untuk komitkan kita dengan belajar waktu tu. Jadi apa yang pengorbanannya adalah kita sanggup untuk bangun waktu tu, walaupun kita duduk kat rumah, tapi kita sanggup untuk bangun dan menjalani PDPR macam biasa. Itu adalah satu pengorbanan yang sebenarnya cukup baik, walaupun nampak sikit, tapi sebenarnya dah cukup baik dah.
Kerana kita sanggup meninggalkan rehat kita semata-mata untuk belajar. Itu pengorbanan yang pertama daripada start kita bangun. Lepas tu pengorbanan yang kedua untuk kita konsisten. Contoh dalam PDBR tu, daripada pukul 8 sampai pukul 12 macam tu, dia adalah pengorbanan untuk kita konsisten daripada awal sampai akhir. Maksud konsisten PDBR itu daripada awal sampai akhir adalah daripada awal kita belajar, tak adalah kita tinggalkan je tu, lepas tu pergi tempat-tempat lain. Itu maksudnya kita konsisten dengan belajar tu. Itu pengorbanan yang mungkin agak sukar untuk orang-orang lain, sebab susah juga untuk duduk lepas tu tengok telefon lama-lama berjam-jam kan, tengok je, mesti akan rasa bosan. Dan itu satu pengorbanan yang kita sebagai seorang murid ni perlu lakukan. Itu sebagai dalam konteks pengorbanan lah. Seterusnya, pengorbanan yang seterusnya adalah pengorbanan kita dalam menyelesaikan dan menyiapkan kerja yang cikgu beri. Ini adalah satu-satunya bukan tak suka, maksudnya agak sukar untuk sebagai kita sebagai belajar ni, untuk kita selesaikan benda tu. Sebab bila nak selesaikan kerja ni, kita akan mula rasa nak tangguh lama lagi, PKP lama lagi, nak pergi sekolah tak buka lagi, lama lagi. Jadi mungkin kita akan rasa lag dulu, lama lagi. Nanti dah nak seminggu dua nak sekolah tu, siapkanlah. Jadi itu satu pengorbanan yang sebenarnya sangat-sangat diperlukan bagi seorang pelajar. Mungkin nanti kan dia tak buat kerja dan cikgu akan marah dia. Itu satu pengorbanan yang sebenarnya sebagai seorang pelajar, dalam konteks seorang belajar ni, kita perlu korbankan diri untuk belajar. Kita kena selesaikan tugasan walaupun banyak. Kita buat sikit demi sikit. Dan pengorbanan yang terakhir yang boleh disimpulkan adalah pengorbanan untuk belajar yang lebih lagi. Maksud belajar lebih lagi mungkin ambil kelas-kelas lain. Kalau kelas-kelas luar, mungkin boleh ambil belajar kat YouTube, tambah masa lagi. Bukan maksudnya kita waktu belajar kat sekolah tu tak cukup. Sebenarnya waktu belajar lebihan ni adalah untuk mengukuhkan lagi, untuk bagi stabil lagi, untuk bagi kuatkan ingatan kita lagi dalam pelajaran ni. Tak kisah apa-apa medium. Masuk tuition ke, belajar kat YouTube ke, baca buku ke, itu konteks belajar lebihan. Maksudnya kita tambahkan belajar kita tu. Itu antara 4 pengorbanan ni yang paling utama. Itu daripada awal lagi, pengorbanan waktu nak bangun tu, kita nak start untuk belajar tu. Itu satu pengorbanan yang sangat kena biasakan. Kita nak start belajar, mungkin kita ada rasa nak belajar tu, tapi bila nak start tu mungkin susah. Jadi pengorbanan yang pertama, pengorbanan untuk start, untuk gerak, untuk belajar tu. Yang kedua, pengorbanan untuk konsisten dalam belajar tu, untuk kita kekal fokus, untuk kita lebih faham dengan apa yang cikgu ajar. Dan yang ketiga, fokus dalam menyelesaikan tugas. Fokus, maksudnya pengorbanan. Kita sanggup tinggalkan game, kita sanggup tinggalkan movie-movie untuk kita selesaikan tugasan tu dulu. Dan kalau dah siap tugasan tu, bolehlah sambung main game, maksudnya macam tu. Dan yang terakhir adalah pengorbanan untuk tambah belajar kita lagi. Tambah belajar ni bukan hanya untuk kita nak straight A saja. Kita nak dapat kepuasan. Bila orang yang dah biasa dengan belajar ni, dia akan ada sampai satu tahap dia akan rasa yang aku ni tak cukup lagi ni belajar sampai hari ni. Sama juga kalau macam main game. Betul, kalau kita dah main ML tu, kita mungkin akan rasa sikit lagi nak sampai ranking ni, sikit lagi nak sampai ranking ni. Lepas tu bila satu hari tu, bila tak main rasa macam bazirnya. Kalau tak main hari ni, nanti tak boleh naik rank. Jadi benda tu yang sama kita praktikkan dalam belajar ni.
bila untuk belajar tambahan ni, tak kisah apa-apa medium, belajar tambahan ni mungkin kita akan rasa mungkin kekurangan. Waktu siang tu dia kurang konsisten, dia kurang fokus waktu tu, jadi dia boleh tambah kat YouTube contohnya. Sebab kat YouTube pun dah macam-macam dah banyak dah konten-konten pasal pelajaran ni. Dan waktu tu boleh juga. Lepas tu lepas dah selesai tugasan biasa-biasa tu, bolehlah kalau nak free time untuk diri sendiri dan sebagainya. Itu yang boleh diceritakan pada awal ni oleh anak sendiri. Baik, moderator. Aziz. Ya, saya. Okey.